Hello, selamat berjumpa, selamat kembali. Katakan hari ini kita akan melakukan sesuatu yang istimewa kerana ini sekarang adalah perbincangan tentang bagaimana model pasaran sebenarnya telah gagal. Boleh ke? Oleh itu, kami telah membina model pasaran, membekalkan, meminta, menggabungkannya, mencipta keseimbangan dalam model pasaran, dan kini kami menyedari bahawa model ini telah kami bina yang ia adalah asas untuk banyak perkara yang kita bincangkan sebenarnya tidak berfungsi di dunia nyata. Jadi contoh klasik adalah ini, bahawa terdapat 7 juta orang mengikut statistik yang mati setiap tahun akibat bahan pencemar bawaan udara, bukan? Jadi pernafasan, prinsip baiklah berkenaan dengan itu, masalah pernafasan berhubung dengan itu, maybe semaki. Sudah tentu ini tidak boleh diterima. Sudah tentu pasaran harus menyelesaikan masalah ini. Jadi apa yang kami dapati ialah pasaran dengan keseimbangannya tidak mengambil kira banyak kos yang berada di luar pasaran. Malah ia tidak mengambil apa-apa. Umbes mengambil kira. Jadi terdapat situasi seperti ini di mana pasaran tidak berfungsi. Mungkin tidak ada keseimbangan. Mungkin terdapat ketidakseimbangan. Okey? Jadi pasaran akan gagal jika ia tidak mengambil kira kos luaran. Ya, atau jika ia tidak sebenarnya mencipta keseimbangan, okey? Jadi kekurangan, lebihan dan sebagainya bila-bila masa ia berlaku, itu adalah kegagalan pasaran. Bagaimana dengan kelaparan? Kelaparan? Nampaknya mengikut statistik yang saya baca, 733 juta orang kelaparan. 733 juta, iaitu satu daripada setiap 11 orang, dan mereka lapar setiap malam. Okey? Jadi sekali lagi, mengapa kita tidak menyelesaikannya? Mengapa pasaran tidak menetapkan ini secara khusus? Masalah? Adakah tidak ada cara yang boleh kita katakan, hey, mari kita fikirkan apa yang berlaku dengan semua orang ini, mari letakkannya ke pasaran. Pasaran tidak mengambil kira perkara ini, bolehkah? Mungkin ada banjir kilat dan tanaman musnah, harga naik dan orang ramai tidak mampu membeli makanan. Sekiranya kerajaan kemudiannya bertindak dalam, begitu juga yang kita katakan kemudian, bahawa kita memerlukan seseorang untuk membantu kita kerana kita mempunyai luaran situasi seperti ini berlaku, di mana di Australia 1 daripada setiap 5 kematian setiap tahun disebabkan oleh merokok. Itu cukup menakutkan. Bolehkah? Sebatang rokok mengandungi 4,800 bahan kimia, 69 daripada bahan kimia tersebut menyebabkan kanser, ia menyebabkan kanser. Kami tahu ini. Ini adalah produk di pasaran yang dijual menyebabkan semua kematian ini. Baiklah. Dan penyakit. Jadi, patutkah kita mengharamkannya? Bagaimana kita harus menangani perkara ini? Kerana ini adalah kebaikan ekonomi. Mungkin kita patut. Mungkin kita perlukan kerajaan untuk menyelamatkan kita. Mungkin kerajaan perlu meletakkan undang-undang tambahan untuk melindungi kita sebagai pengguna. Mungkin kerajaan perlu meletakkan peraturan dan peraturan keselamatan berkaitan dengan mainan atau makanan kanak-kanak, bukan? Mungkin kerajaan perlu meletakkan peraturan berkaitan luaran dan asap yang keluar dari kilang. Mungkin kerajaan perlu memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan fakta bahawa kita mungkin kehabisan ikan di lautan. Mungkin ada cara kita boleh menanganinya dan mungkin kerajaan perlu memikirkannya. Bolehkah cukai jika ia adalah kesan negatif? Subsidi mungkin mengharamkan produk, mungkin mengehatkan penggunaannya. Okey, itu satu kemungkinan. Atau mungkin, dan ini akan keluar sedikit dari medan kiri, tetapi mungkin jika ia adalah sumber akses biasa, okey, seperti contoh ikan di laut, mungkin kita boleh mengambil sehelai daun daripada buku Elinor Ostrom. Buku Ostrom baiklah, di mana dia melibatkan komuniti dan meminta masyarakat memutuskan norma, peraturan, dan kemudian komuniti memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang mungkin wujud. Mungkin ada kemungkinan. Tetapi apapun yang kita buat, kita akan mempunyai kerajaan di satu negara yang menentang kerajaan di negara lain. Eropah adalah contoh klasik. Jika pencemaran berlaku di Perancis dan ia melayang ke England, siapa yang bertanggungjawab untuk itu? Siapa yang boleh meletakkan undang-undang? Dan mengapa mereka perlu melakukannya? Ada macam-macam isu. Di Malaysia,
kita mempunyai kabut, baiklah yang mungkin datang dari pembakaran hutan di Indonesia, kemungkinan besar. Oleh itu, mungkin juga kerajaan yang berinteraksi dengan kerajaan lain dan mempunyai perjanjian antara bangsa. Boleh ke? Itu isu yang agak besar. Dan betapa besarnya anda mahu kerajaan menyelamatkan ekonomi dan membantu rakyat adalah isu falsafah yang sangat besar. Tetapi ia perlu dibuat. Kita perlu memikirkan tahap penglibatan kerajaan dalam ekonomi kita. Kerana seperti yang kita lihat, pasaran tidak semestinya dapat memperbaikinya. Dan ini bukan kes mereka bentuk semula pasaran untuk menjadikannya sesuai. Model pasaran mungkin tidak berfungsi. Dan mungkin kita memerlukan bantuan dan sokongan tambahan daripada kerajaan. Okey? Kami akan meneliti perkara ini. Kami akan melihat beberapa model. Kami akan menggambarkannya. Kami akan menerangkannya. Kami akan bercakap tentang kelebihan kepada dasar ini dan keburukan yang satu itu. Kita akan bercakap tentang walaupun dasar yang cuba membantu, mungkin dasar tersebut sebenarnya boleh memburukkan keadaan seperti kawalan harga untuk makanan. Boleh ke? Mungkin itu sebenarnya memburukkan keadaan. Kami akan meneliti semua itu, okey? Dan lihat sama ada kami boleh memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah yang ditimbulkan oleh kegagalan pasaran. Terima kasih banyak Heiko Nidai. Selamat Hari Raya. Sila ingat untuk suka dan melanggan. Ia membantu dengan saluran. Kalau tidak, kita jumpa lagi nanti.